Hai, Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel. Kali ni aku nak berkongsi dengan korang sedikit pengalaman aku sepanjang aku buat konten kisah seram di YouTube channel aku. Dan kepada korang yang dah lama follow aku, korang tahu yang dekat YouTube aku banyak berkongsi yang pengalaman seram daripada follower aku dan juga pengalaman aku sendiri. Tetapi dia ada dua perbezaan di mana setiap kali aku berkongsi pengalaman aku sendiri, apa yang aku pernah alami sepanjang perjalanan hidup aku apa semua, dia lagi susah ataupun aku boleh cakap lagi banyak gangguan yang aku dapat berbanding aku kongsikan pengalaman orang ataupun aku ambil daripada email apa semua kan. Dan gangguan ni dia bukanlah awal-awal tu dia tak mengganggu sangat, tetapi lama-lama makin banyak konten aku buat, dia macam makin rancak pula. Dan kalau korang yang mana belum tengok, aku kongsi yang pengalaman aku buat part by part. Sekarang dah ada part 1 and part 2. Kalau korang nak tengok, korang boleh tekan link kat atas ni. Aku tinggal link kat atas ni. Untuk part 3 aku terpaksa tangguhkan buat sementara waktu. Dan inilah yang aku nak kongsi dengan korang, kenapa aku terpaksa tangguhkan kisah aku. So malam ni aku harap korang stay tune and dengar apa gangguan yang aku dah pernah kena sepanjang aku buat konten untuk channel aku. Masalah yang aku hadapi sewaktu permulaan aku buat kisah seram aku kongsi yang dekat channel aku, dia tidaklah mengganggu aku sangat, melainkan dia hanyalah gangguan bunyi. Dan kalau korang nak tahu, sebelum aku buat YouTube channel lagi, rumah ni di tingkat atas ni memang macam-macam bunyi dah yang aku dengar. Bunyi yang sering kali aku dengar adalah footstep, tapak kaki umpama orang berjalan. Boleh jadi aku tak tahu apa benda, tapi boleh jadi itu adalah orang lain lah yang duduk kat atas kan. Tapi ada satu hari ni aku cek, naik ke tingkat atas, dan atas rumah aku rupanya tak ada orang, tak ada rumah pun. Senang cerita, atas rumah aku adalah tangki air. Jadi aku tak adalah nak fikir apa, sebab aku pernah tanya juga several kawan-kawan aku, diorang cakap maybe bunyi tu adalah daripada tangki air lah, saluran air apa semua. Tetapi bukan hanya sekadar bunyi tapak kaki yang aku pernah dengar. Aku pernah dengar bunyi orang macam alih perabot, dan kadang bunyi hentakan yang kuat. Tetapi macam aku cakap, itu tidak mengganggu proses untuk aku buat konten. Cumanya bila keadaan makin teruk, iaitu gangguan tu dah mula berlaku di dalam rumah aku sendiri. Ada satu kali tu aku nak buat konten untuk Highland Tower. Kalau korang nak tengok, korang tengok aku ada letak title Highland Tower, makhluk Highland Tower macam tu lah. Korang boleh search Highland Tower je dan korang tengok video tu. Video tu di mana masalah yang aku hadapi adalah salah satunya bunyi audio aku kadang ada masa dia macam tersangkut-sangkut sikit. Dan video tu paling susah aku nak buat. Aku tak tahu kenapa, padahal itu adalah aku ceritakan pengalaman aku time aku belajar dekat salah satu universiti. Lepas tu kita orang buat macam ghost hunting lah. Tapi bukan ghost hunting sangat, kita orang just pergi Highland Tower. Sebabkan aku bawa member aku yang daripada luar nak tengok-tengok kan. Cumanya dalam video tu, beberapa kali kamera aku dia tak rekod, walaupun aku dah tekan rekod. Dan banyak lagi gangguan yang susah untuk aku terangkan. Even kamera aku pernah satu video aku rekod walaupun aku baru je charge, dan aku yakin sebab setiap kali aku buat video baru aku akan standby dulu, at least satu bateri aku charge. Time aku rekod, selalunya bateri aku boleh tahan dalam masa 1 jam ke 1 jam setengah. Tetapi tak sampai 15 minit, tiba-tiba kamera aku berbunyi, dan bila aku cek, bateri aku kosong, drain. So itu adalah salah satu yang susah untuk aku explain, untuk aku fikir logik macam mana kamera aku padahal tak ada rosak. Dan juga salah satu gangguan yang agak teruk yang buat aku mula kena berhati-hati adalah terhadap isteri aku, terhadap orang rumah aku. Sebab ada satu malam tu aku kebiasaannya akan rekod konten aku, video aku tengah malam, sebab kalau tak bising. Plus aku duduk area kondo macam ni, kadang kalau siang ada bunyi, banyak bunyi, orang bertukang,
Kadang-kadang ada bunyi orang jiran masak pun boleh dengar apa semua kan. So teramat banyak aktiviti, jadi aku selalu rekod tengah malam ke awal pagi. Satu hari tu aku baru je habis lepas shoot, dan aku shoot dan tu pukul 2 pagi. Lepas tu daripada bilik aku rekod, aku keluar untuk pergi minum air. Lepas pergi minum air, aku pun masuklah ke bilik tidur aku. Dan time tu isteri aku dah tidur dah. Tetapi time tu pukul 2 lebih, bila aku masuk, aku perasan dia tengah terjaga, dia tengah duduk atas katil. Aku jadi pelik, aku tanya dia, tak tidur lagi ke? Sebab selalu dia memang akan tidur straight, melainkan kalau dia pergi tandas. So bila aku tengok dia duduk dan dia tak tidur, aku jadi pelik. Soalan yang dia tanya aku adalah, you baru masuk ke bilik? Aku kata, tadi I record video untuk konten. Dan aku tanya dia, why? Fahal? Dia kata, tak ada apa lah. Tapi you memang daripada tadi tak ada masuk Aku kata, tak ada, ni baru masuk. Aku tanya dia berulang kali malam tu, tapi dia tak explain kan. So esoknya selepas dia balik kerja, barulah dia cerita kat aku yang rupanya malam tu sebenarnya dia cakap dia dah tidur dah pun. Sama waktu sewaktu aku rekod, iaitu pukul 2 lebih pagi, dia cakap dia tersedar sebabkan dia perasan macam aku ada dekat dalam bilik tu tengah berjalan dekat tepi dia. So bila dia buka mata, dia cakap dia nampak aku seolah-olah aku tengah memegang sesuatu dekat tangan aku dan berdiri dekat sebelah katil tengok dia tidur. Jadi dia ingatkan itu aku. So dia pun tutuplah mata sambung tidur balik. Lepas tu tak lama lepas tu dia terjaga sebab dia rasa macam ada orang cuit badan dia. So bila dia terasa macam tu, itu yang membuatkan dia tanya aku, adakah aku ada masuk bilik ke tadi? So bila dia cerita macam tu, aku a bit meremang lah. Cumanya aku tak boleh takut sebab aku tak nak isteri aku takut. So aku terpaksa cakap maybe dia mimpi ke apa kan. Gangguan yang aku kena pula, aku rasa tak kurang teruk dia. Sebab satu malam tu sama juga, lepas aku habis shoot, bini aku dah tidur, aku pun naik atas katil tidur sebelah dia. So dalam setengah jam macam tu, time tu agak susah untuk aku nak tidur. Sebab aku memang tidur lambat sikit. Aku kena, sebab otak aku fikir macam-macam, aku nak kena relax dulu, then baru aku boleh tidur lena lah. So dah mengambil masa sikit. Dalam setengah jam tu, time tu aku perasan aku dah nak tertidur, tapi aku still alert lagi. Tapi bila aku dah nak tertidur tu, aku seolah-olah rasa macam ada angin tiup betul-betul kat sebelah telinga aku. Aku buka mata. Bilik aku memang, kita orang tak pasang lampu tidur, so memang totally gelap. So bila aku pandang sekeliling, tak ada apa. Okay, aku pun sambung tidur balik. Tak lama lepas tu, aku rasa macam ada something grab tangan aku. Dan ini memang aku terkejut. Ini memang aku terus tarik dan aku bangun. Aku yakin benda tu bukanlah mainan perasaan sebab aku betul-betul rasa if ada something yang boleh kejutkan aku sampai tahap macam tu, aku jarang macam tu. So aku memang betul-betul rasa macam ada something or someone grab tangan aku. Dan aku bangun, aku tengok bini aku kat sebelah, sebab aku betul-betul ingat dia. So malam tu aku just diam, aku tak cerita dekat wife aku. Tetapi itulah salah satu gangguan yang aku kena sepanjang aku buat konten ni. Dan ada lagi 2-3 yang aku tak nak ceritakan sebab dia a bit personal sikit bagi aku. Dan aku pun tak nak apa-apa masalah sepanjang aku rekod video ni. Dan juga sebab itulah aku banyak kali pesan kepada korang yang mendengar kisah seram dekat channel aku, sila baca ayat pelindung, adalah kerana aku takut kejadian yang menimpa aku akan terkena dekat korang. Jadi kalau boleh kita sama-sama elakkan. Sebab aku yakin jenis-jenis konten seram ni dia ada aura dia yang tersendiri. Sebab itulah tak heran kalau korang tengok Casey Champion, kalau korang tengok Ashraf channel, korang tengok Keknan Judge, ataupun semua YouTuber yang berkongsi kisah seram, korang akan perasan diorang pun akan ada
kisah diorang tersendiri ataupun gangguan diorang yang diorang alami sepanjang diorang buat konten malam seram untuk korang. Jadi itu saja yang aku nak kongsi, yang tak banyak. Cumanya aku harap korang bersabar untuk part 3. InsyaAllah next video aku akan terus shoot untuk part 3. And thank you so much for your support. Aku hargai sangat. Itulah yang membuatkan aku kuat. Walaupun macam-macam dugaan dia, tapi aku just anggap itu adalah cabaran kerja aku sebagai content creator. Dan insyaAllah aku akan teruskan buat konten kisah seram selagi korang sudi nak dengar. Please show your support dengan tekan button subscribe. Kalau korang tak suka, aku tak paksa. Stay safe, stay healthy guys. See you next time. Bye.